So now we Assalamualaikum. continue with some examples related to the Kirchhoff voltage and Kirchhoff current law. Okay, as to recap, Kirchhoff current law says that current entering one node is equal to current out, or that the total current in one closed loop is equal to 0. And KVL says that a summation of voltage in one closed loop is equal to 0. Okay. So kita tengok soalan ni, find Vx and Vo. Vx is this one and Vo is this one in the circuit of the following figure. Okay, kita ada independent source here. Vx pun independent source, semua ni independent source lah. Okay, tapi kita ada dekat sini, we call this as dependent source. We have a voltage source there. Okay. Voltage source ni, just now kita ada voltage source yang macam ni kan, which is kita panggil, kalau kita ingat tadi, dia ada dependent dengan independent. Independent adalah macam ni lah, dia dah terus ada nilai. Dependent dia depend pada nilai voltage atau nilai current. So sekarang ni kita punya source adalah voltage, sebab kalau current dia punya simbol macam ni. Okay. Kalau voltage simbol dia macam tu lah, ada positif dengan negatif lah. So this is voltage source. Dia adalah dia adalah dependent source. Okay. Dan dia depend pada voltage. Okay. The voltage source, dia depend pada voltage. Yang sebelum ni, voltage source dia depend pada current. Okay. Itulah dia punya contoh-contoh yang daripada slide yang sebelum ni kan. Saya tak boleh nak tunjuk sebab tak ada gambar. So ini sekarang saya tunjuk lah. Ada beberapa contoh. Alright. Ni simple lah. Kalau kita tengok ni, ini this is one closed loop, right? So one closed loop. Then they give you voltage source here and voltage drop across 10 ohm, across 5 ohm, and voltage source over here. So simple, we can apply KVL in this case, okay, which is total voltage in one closed loop is equal to 0. Alright, so kita tengok dekat sini. Yang pertama kita ambil yang kat sini lah. This is minus 35. Kenapa minus? Sebab source should start with positive and negative. Remember, ini banyak sangat student salah. So bila you salah dekat sini je, habislah semua. Senang kerja saya untuk pangkas semua kosong. Isu dia sekarang kita online test. Online test ni, kalau you bagi apa panggil ni equation pun, kita tak akan bagi markah. Sebab dia open book kan. Kalau close book boleh bagi lagi. Kalau method salah pun, kalau ikutkan skema patutnya kosong lah. Tapi mungkin kita boleh bagi sikit lah, mungkin quarter ke sikit lah, depends lah. Maksimum pun quarter lah kot. So tapi kalau daripada atas ni dah salah, kalau lecturer yang kejam dia bagi kosong terus lah. Tapi saya try untuk carikan jalan kerja lah kan. Okay, basically macam tadilah kalau dia positif dan negatif baru dapat, kita start baru dapat positif kan, ini negatif, kita start dengan negatif. Okay. So dapat negative value. So that's why negative 35. Campur this one. Okay. Dia start dengan positif. So positif lah. Yang ni pun sama. Start dengan positif. Campur 2 Vx. Dan ni negatif So negatif V out. Ini equal to 0. Kita dapat persamaan pertama. Right. So kita boleh pakai Ohm's law. Macam mana nak pakai Ohm's law kan dalam kes ni? Siapa boleh fikirkan? Sama macam tadi. Tadi kita pakai Ohm's law untuk carikan. Jadi kita pakai voltage KVL concept dengan Ohm's law. So ni semua dua-dua ni berkaitan dengan law law Ohm's law dengan advance sikit Kirchhoff voltage law lah. Dan baru kita apply untuk dapatkan dia punya nilai yang diminta lah. Okey, simple dia dekat situ. Tengok pertama dia kata apply KVL.
Macam saya buat ni. Ni apply KVL. Okay. Ini adalah Ohm's law lah. Okay. Ohm's law. Okay. Yang mana, okay, saya letak dekat sini lah Ohm's law Vx. Voltage, sebab ini dalam series So for the whole entire circuit, dalam series lagi sekali benda yang sama dalam series circuit, ni series lah. Dia punya nilai current adalah sama untuk semua ni. So basically current yang flow dekat sini semua sama. Dia tak ada pecah kat mana-mana So dia masih lagi pada cabang yang sama. So basically bila dia dah dapat macam tu, kita boleh kirakan nilai voltage je lah. Okay. Voltage yang sini dah bagi 35. Voltage sini berapa? Vx. Kita carilah. Vx is equal to I R. So I dia kita letak I. Ohm's law ni R. Ohm's law tu Ohm's law, iaitu V sama dengan IR lah. Okay. So R dia berapa? 10 ohm kali dengan 10. Okay. Dapat persamaan satu lagi. Dan persamaan lagi satu kita dapat dekat sini V out ni. Okay. V out is equal to, okay, yang sini tadi dia punya voltage dia positif negatif So current dia flow same direction, kita dapat positif. Tapi yang dekat bawah ni pula, kalau kita tengok dekat sini, dia punya voltage dia ke kanan, current dia ke kiri. So kita akan dapat nilai negatif kan. So negatif. Okay. Current dia adalah I lah. Resistor dia 5. Kita dapat persamaan tu semua. Okay. So boleh masuk nilai tu terus. Negatif 35 campur Vx berapa tadi? 10I. Campur 2 Vx. Vx apa dia? 10I. Kali dengan 2, 20I lah. Tolak dengan VO. VO minus I5. So minus minus you akan dapat plus. Campur 5I. Sama dengan kosong. Okay. 10, 30, 35. 35I sama juga dengan 35. So I adalah 1 ampere. Okay. So dia nak cari Vx dengan VO. Masukkanlah balik dengan ni. I tadi berapa? 1 kan? So Vx sama juga dengan 10 kali dengan 1. 10 volt. Vout kita negatif 5 volt. Dapatlah nilai tu. Boleh? Simple je Okey, kita tengok contoh dalam tutorial lah, beberapa contoh. Tutorial tadi ni dah selesai. Ini pun dah settle. Ni dah. Ni dah. Ini dalam contoh. Macam soalan ni Soalan ni sangat senang. Okey, dia minta calculate V1 and V2. Okey. So macam mana nak kira ni? Ingat total KVL kata apa? KVL kata total V dalam one closed loop is equal to 0. What is one closed loop? Satu closed loop dekat sini lah. Kita jangan total yang power. Tadi power power total keseluruhan branch ni. Ini kita panggil satu closed loop. Bukan total circuit Beza. Tadi yang power tadi tu kan, dia keseluruhan kita masukkan. Yang ni voltage pada satu loop je. KVL pada satu loop. Don't get confused lah. Okey, ni berapa ni? Start dengan negatif Negatif V1 plus 1 volt. Okey, plus 5 sama dengan kosong. Negatif V1 sama juga dengan negatif 6. So V1 sama juga dengan 6 volt. Okey, dapat. V2 pula sama juga. Kita ambil loop yang kedua. Okey. Ni start dengan negatif Negatif 5 campur ni positif 2. Ini positif juga campur V2 sama juga dengan kosong. Ni berapa? V2 sama juga dengan 3 lah.
Minus 5 tambah 3 minus 3 bawa ke sana positif 3. Dapat jawapan. Simple Okay. Ini KCL sebab dia pakai current Alamak gambar pun. Ini 2 7 I2 I4 4M I3 3M I1. Okey. Use KCL. Again KCL kata dalam satu node bila current masuk sama juga dengan current keluar. Find branch current at I4 and I5. I1 and I4. So this one lah. I1 sini dengan mana I4 sini So kita boleh kira satu-satu lah dekat sini. Macam mana kita nak kira? I1 sampai I4 Semua I3, I4. I3, I2 lah. Okey. Paling senang sebab kita dah tengok dekat sini lah. Saya ambil loop dekat sini. Sebab yang lain tu kita ada persamaan yang unknown sampai 2. Kalau ambil kat sini kita ada 2 unknown. Payah. Kalau dekat sini kita ada 1 je unknown. Yang ni ada nilai 7 dengan 3 So boleh kira. Alright. Dekat loop yang pertama ni. Okay. Current masuk sama juga dengan current keluar. Okay. Katakan saya buat current masuk dia kat situ Okay, current keluar dia adalah ke sana lah. So current masuk sekarang ni adalah patutnya I2. Tapi I2 dia ke kiri kalau tengokkan gambar asal. So dapat minus I2. Minus I2 sama juga dengan current keluar. Ni in Current masuk tadi ke kanan. Tapi sebab dia opposite direction dia jadi minus I2. Current keluar adalah 7. Campur juga dengan 3. Okay. So ini adalah 10 A. So I2 adalah minus 10 ampere. I2. Okay. Baru boleh kita kira dekat node yang kedua ni pula. Sebab kita dah dapat yang nilai I2 berapa kan. So dekat sini kita tahu current masuk ke atas sama juga dengan current keluar. Okay. Dekat node nombor 2 pun sama juga. I can do like this. Current in is I1. I1 is equal to out. Out is 2M plus I2. But now I2 is opposite direction. Dia jadi minus. I2 berapa tadi? 10 Negatif 10. Negatif 10. So kita dapat 12 lah. I1. Okay. Then kita nak cari apa lagi yang senang. I4. Ni dah dapat, ni dah dapat. Okay, kat sini pun senang juga. Nombor 3. Dekat node 3 pun sama. Current in is equal to current out. So current in is 2M equal to current out. Current out berapa? 4 campur dengan I4. Current out 4 plus I4. So you punya current out, you punya I4 is equal to 4 negatif 2 lah. Okay. Ni I4. Dan bolehlah kira dekat sini juga. Nombor 4. Nombor 4 pun sama juga. Current in boleh sama dengan current out. Okay, tadi saya buat satu in kan, 2 out kan. Sekarang saya nak try buat 2 in pun. Tak ada masalah. Yang penting dia punya konsep in and out ni. Yang lain kita determine sendiri. Okay, current masuk dekat node yang 4 ni adalah 7 campur I4. Kan, I4 berapa tadi? Negatif 2. Sama juga dengan current yang keluar. Current keluar adalah I3. I3 adalah 5. Sekarang kita nak cari apa ni? I3, sorry. I3 tak dapat lagi. I3 7 tolak 2, 5. So I3 sama juga dengan 5 ampere. I3. Okay. Senang kan? Senang je ni. Okay, KVL pula. Untuk
kira V1 sampai V4. Okay, KVL bagi tahu tadi apa? KVL, total voltage in one closed loop is equal to 0. Okay, kita ambil loop pertama kat sini. Okay, loop yang pertama. Loop yang pertama, katakan saya ambil yang sini yang ada kaitan ni. So, dia start dengan negatif. Negatif 3. Pusing sana, pusing. Dia jumpa positif dulu. Okay, maknanya plus V1. Pusing ke sini. Oh, dia jumpa negatif. Jadi negatif lah. Okay. Jumpa negatif, basically negatif V3. Lepas tu dia pusing lagi. Ni dah tadi lah, dah ada dah. This one is equal to 0. Okay. Allah. Ni macam tak nampak. Okay, ini nombor 1. Okay, nombor 2. Kita boleh buat persamaan ni juga. Nombor 2, negatif dulu. Pusing. Negatif V1. Jumpa. Ni negatif juga. Negatif V2. Jumpa. Negatif juga. Negatif 2 sama juga dengan kosong. Okey, persamaan ketiga. Positif dulu. So, dia 4. Jumpa positif Positif. V3. Jumpa positif juga. Positif. V4 is equal to 0. Yang keempat yang sini. Negatif dulu. Negatif V4. Ni positif jumpa dulu. Campur. 2. Ni positif. So, campur 5. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Okey. Ini paling senang lah nak selesaikan sebab kita dah ada nilai kan. So, negatif V4 is equal to 5, 7. Negatif 7. So, V4 sama juga dengan 7 volt. Okey, dapat jawapan. Bolehlah ganti V4. Siapa yang ada V4 ni? Okey. V4 tu 7 Nanti kita cek nombor 3. 7 campur dengan 4, 11. 11 bawa ke sana jadi negatif. Negatif 11 adalah V3. Okey. So, kita boleh cari yang negatif V1. Negatif V1 sama juga dengan negatif V2. Oh, ni tak boleh cari lagi. V2 tak dapat. Kita cari yang atas dulu. Okey, V3 tadi berapa? Negatif 11 So, negatif 3 campur dengan 11 dapat 8. 8 bawa ke sana, negatif 8. V1. Dan bolehlah ganti sini. V1 negatif 8, kita dapat 8. 8 tolak 2, 6. Okey, 6. 6 bawa sana negatif 6. Negatif V2 sama juga dengan negatif 6. So, V2 sama juga dengan 6 volt. Okey. So, kita dapat dah soalan ni. Simple je. Allah, ini pun gambar. Okey, kita tengok soalan yang susah sikit . Ini soalan ni sama macam example Okey. Sorry, let me change this first. This one is 8 volt minus. This is your IX. And this is your, I think this is 3 IX And this one is plus minus 2 volt. This one is plus minus. Okay. Calculate V and IX in the circuit of the following figure. Kita boleh pakai apa dia dekat sini. Nampak ni kita ada voltage source, kita ada independent voltage source, kita ada dependent voltage source yang depend pada IX So, law apa yang kita boleh pakai untuk soalan nombor 10 ni? Law apa kita boleh pakai? Law apa boleh pakai? Boleh pakai law dekat sini. Law apa boleh pakai?
So kita pakai KVL lah, right? So KVL kata voltage dalam satu closed loop is equal to 0 So kita tengok loop pertama sini. So this is minus 12 plus Vx, plus V and then plus 2. This one is equal to 0. Okay. Ada lagi dekat sini. Yang untuk loop nombor 2 sama juga kita boleh buat. Okay, loop number 2 ni you dapat, kita start dekat sini minus 2. Minus 2 plus 8 and then plus 3ix equal to 0. So kita boleh selesaikan tak dekat sini? Macam mana kita nak selesaikan ni? Apa dia? Okey, daripada persamaan 1 ni dah boleh selesai lah, dapat V kan. Negatif 12 campur dengan 2 adalah negatif 10. Bawa ke sana jadi positif 10. So V sama juga dengan 10 volt. Ni V kita. Okey, macam mana nak kira Ix? Macam mana nak kira Ix? Daripada persamaan nombor 2 lah. Kan? Negatif 2 campur 8 berapa? 6 6. 6 campur 3Ix sama juga dengan 0. 3Ix sama juga dengan minus 6. So Ix is equal to minus 6 divided by 3. You're gonna have minus 2 ampere. Okay, dapatlah sini. Nampak kompleks kan? Tapi senang, kacang goreng ini. Pakai KVL, KCL je. Sangat mudah. Okay. Boleh. Kita try buat soalan lain pula Okay. Soalan nombor 11 Determine V out in the circuit of the following figure. So V out kat mana? Saya rasa V out sini lah. Dia punya gambar dah blur sangat. Okay. Saya nak buat ni. You can use either one Katakan kita guna loop yang pertama dekat sini. Okay. If you use the left loop, so dia start dengan negatif Guna KVL lagi sekali. KVL mengatakan bahawa voltage dalam satu closed loop is equal to 0. So this is minus 9 plus what? Plus 6. 6i. 6i. Okay, 6i lah sebab dia current dalam satu ni sama Plus V out is equal to 0. Okay, so macam nak selesaikan ni? Alamak, ada dua unknown pula ni. Macam mana ni? Persamaan satu lagi. Kita buat persamaan yang satu. Okay, kita buat persamaan yang kedua pula So ini adalah minus V out plus 2i plus 3 equal to 0. Okay. So boleh selesaikan tak dua ni? Saya cuba Saya tak pasti betul ke tak ni. Ini depend pada kamu punya ni lah. Kamu punya ni, kita susun balik. Negatif 9 campur 6i campur V out sama dengan 0. Okay. So kita bawa ke sana negatif V out campur 2i. Ini adalah 3. Okay. So kita clearkan dua ni. Positif lah So basically nombor 1 ni nombor 2.
1 tolak 2, positif V out plus minus V out, kita akan dapat kosong 6 tolak 4, 6 tambah 2, 8i. Negatif 9 campur 3 berapa ni? Negatif 6. Sama dengan kosong. So 8i sama juga dengan 6. I adalah 3/4. 3/4 0.75 M. So dia suruh kira V out. Okay. Kita cuba. Kita masukkan dalam persamaan nombor 3. Contoh So persamaan nombor 3, negatif 9 campur 6 kali dengan 0.75. Berapa 6 kali 0.75 4.5. 4.5 campur dengan V out. Sama juga dengan kosong. Ini adalah berapa ni? Negatif 45 lah. Negatif 9 campur 4.5 Kita dapat minus 4.5. Tambah V out is equal to 0. So V out is equal to, dapat lah. Alhamdulillah. 4.5. Okay, so this is your answer. Kita boleh juga masukkan dekat persamaan nombor 4 tadi tu, kan? I ni. Kita try tengok betul ke? Okay. Bolehlah kita cuba negative V out campur dengan 0.75 kali 2 apa? 1.5 campur dengan 3 sama dengan kosong. Negative V out campur dengan 4.5 is equal to 0. So this one V out is equal to 4.5. So we still get the same answer. Right? Boleh? Settle lah. Nampak kompleks tapi senang kan? Konsep dia KVL, KCL. That's it. Itu je. Ini pun boleh kira juga konsep yang sama Saya rasa soalan 12 tu tak perlu buat lah. You boleh try buat sendiri. 3, 10 and so on. Okay, kita tengok soalan yang nombor 13. Okay. Find Vx in the following figure. Okay, ini kita pakai apa lagi? Sama juga KVL. Alih-alih benda yang sama Okay, kita buat persamaan KVL. Ini start dengan minus. Minus 15 plus 1. 1 voltage drop here is equal to 1. 1 kali dengan I, kita dapat I. Campur dengan 2 Vx. Okay. Ini macam mana pula ni? Campur dengan Vx. Okay. Campur dengan 2i sama dengan kosong. Betul ke macam tu? Kita cuba. So ini kita akan dapat kita tak boleh buat dua persamaan ni kan. Okay. Persamaan yang satu yang kita dapat dari sini adalah Vx ni sama juga dengan Ohm's law V is equal to IR. Vx is equal to I R I kali dengan R. Ada berapa? 5. So we know that Vx is equal to 5i. Boleh selesai dah. Masuk dah dekat sini. Ni persamaan yang kedua tadi. Kan? So minus 15 plus I plus 3 Vx. 3 2 campur 1. 3 5i plus 2i is equal to 0. Okay. So bawa ke sana. 15 bawa ke sana dapat 15. 15i, 16i, 17, 18i. 18i. So I is equal to 15 bagi dengan 18. Berapa ni bawa nak kira ni? 0.83. Okay. So you dapat ni. Ni persamaan yang ketiga. So you ganti 3 dalam 1. Persamaan 1 Vx sama dengan 5i. Sama juga dengan 5 kali dengan 0.83.
83. Dapatlah nilai dia 4.167 volt. Yes, we got the same answer. Alhamdulillah, selesai gitu soalan. Okay. Yang ni you boleh check sendiri 15. Okay, 15 nanti kita tengok kemudian. Ini pun senang juga. V out ni berapa? You boleh try buat lah. Simple juga. Boleh pakai KVL juga dekat sini. So minus 16 plus V out plus 6I is equal to 0. Okay. Dan kita tahu juga dekat sini Ohm's law, V out is equal to I kali dengan R. R dia berapa? 4 So V out sama juga dengan 4I. Ganti je lah dekat sini, minus 16 plus 4I plus 6I sama juga dengan 0. 10I sama juga dengan 16. I sama juga dengan 1.6. Okay, 1.6. So Ohm's law, I dah dapat tadi 1.6 kali dengan 4. So 6, 1.6 kali dengan 4, you akan dapat 4 kali ni 24, 6.4. Dapatlah benda yang sama. Okay, ini pun settle, simple juga. Yang lain, series parallel apa semua ni. Ini pertukaran, ini resistor. Ini pakai konsep yang biasa ni, saya rasa ini pun you can try. Ini lagi senang. Pakai law biasa je ni. P sama dengan IV and so on lah. V sama dengan IR. Pakai rumus-rumus tu je. Okay. Kita try lah last ni. Find the current through the bulbs. Okay. So we know that P is equal to IV, which is equal to I square R. And this one is equal to V square over R. Okay. So dia minta kita kira current. Okay. Dia suruh kita kira current. Dia bagi power dengan voltage. Dia bagi power dengan voltage. So dia bagi power dengan voltage. I is equal to P divided by V. So power dia berapa? 30, 90, 120 bagi dengan 100. Kacang goreng 1.2 M. Dapatlah jawapan. Ini pun lebih kurang dengan kacang goreng juga ni. Tak ada masalah. Okay, so far clear. Ada question ke? Yang nak tanya? Okay, boleh. Yang tutorial ni doktor akan upload. Tutorial ni nanti doktor akan upload dalam Ulearn. Saya akan upload dalam Ulearn. Betul. So kalau tengok-tengok tak dapat, bila korang try tengok-tengok tak dapat, saya akan bagi jawapan akhir ni lah macam ni. Kita tanya dulu, mungkin kalau you tengok ni, kita boleh tengok video yang saya dah terangkan tadi kan. So jawapan akhir ada. Kalau agak-agak start tu, tengok balik video saya ni lah. Saya ada kirakan macam mana nak kira tadi tu. Okay doktor. Terima kasih doktor. Alright. So example 3, kita teruskan lah Kirchhoff law lagi. Find the current and voltage in the circuit. Okay, current berapa, voltage berapa. Voltage ni mana dia nak kira V1, V2, V3 dengan I1, I2 dengan I3. Wow, susah ni. Macam mana kita nak buat? Kita boleh pakai KVL dengan KCL. Pertamanya, kita boleh pakai KCL. We use KCL, current in is equal to current out. Where is it? Is this node. Okay. Kalau node pertama ni, I just name it as node 1. So at node 1, you can see that current in is I1 equal to I out. I2 campur dengan I3 kan. Right. So dapat satu persamaan. Okay. Dan kita boleh pakai KVL juga. Ini combination. Tadi kita dah tahu macam mana nak guna KCL dengan KVL. Kita combinekan dua-dua untuk solvekan isu ni. Okay.
KCL bagi tahu current in sama dengan current out ataupun total current in one closed loop is equal to 0. Okay, and KVL pula bagi tahu total voltage for dalam satu circuit, closed loop circuit is equal to 0. So kita buatlah macam tadi juga, closed loop yang pertama. Loop yang pertama, so kita start daripada sini, minus 5 plus V1 plus V2 equal to 0. Okay, so kita boleh rearrange kat sini. Okay, kita boleh letakkan, tak kisahlah pakai apa-apa pun. Kalau kat sini dia terus rearrange, tapi tak apa, kita buat satu-satu. Okay, loop yang kedua. Okay, ni loop yang pertama. Loop yang kedua sama juga. Kita start yang ada source ni senang. So ini kita start daripada atas kan, turun ke bawah. Ni minus juga Careful lah, jangan silap pula ni. Minus 3. Okay, dia pusing. Minus dulu kalau kita start dari sini. Jumpa minus dulu. Pusing. Ini jumpa minus lagi. So minus V2. Pusing. Ini plus Plus V3. Equal to 0. Okay. So kita dapat persamaan kedua dengan ketiga. So kita bolehlah gunakan, dia kata kat sini using 1 dengan Ohm's law to get V1 over V2 over 2, kita pakai semua Ohm's law yang ada dekat sini. Okey. Persamaan pertama, daripada persamaan pertama ni, I1, where is your I1? Pakai Ohm's law, V is equal to IR. Dan kita boleh kira I sama juga dengan V bagi dengan R. Right? So pada I1 adalah sini nilai I dia berapa kita tak tahu. Okay. So kita rearrangekan ini pakai KCL ni. I1 is equal to I here. I1 sini Samalah I1 kat sini, I1 kat sana pun sama juga. Okay. Adalah Ohm's law. V. V dia apa dia? Yang kita nak pakai dekat sini adalah V1 kan. Bagi juga dengan resistor. Resistor yang dekat sini adalah 2. Okay. So I1 adalah V1 bagi dengan 2. Sama juga. I2 dekat mana? Dekat bawah ni. So Ohm's law juga adalah V2 bagi dengan resistor dia 8. So kita dah dapat persamaan yang ni. Ni pun dah selesai tadi Okay, campur dengan I3. I3 kat mana? I3 adalah dekat tepi belah kanan ni. Okay. So I3 adalah sama juga dengan V3 bagi dengan resistor. Dengan Ohm's law ni, I sama dengan V bagi dengan R. I3 sama dengan V3 bagi dengan 4. So kita dah dapat equation lain juga. Yang inilah kita dapat equation tadi ni. Okay. Alright. So kita boleh solve tak semua? Simple lah, kita boleh solve je ni semua. Kan? So kita ada persamaan ini. Persamaan, katakan ini persamaan nombor 3. Alamak, tak cantik tu. Ni persamaan keempat, persamaan kelima. Kita boleh solve satu-satu. Okay. So daripada persamaan keempat, sebab ini kita nak cari apa? Kita boleh cari V1, V2, V3. So mungkin kita boleh pakai V1, V2 untuk dapatkan V1, V3, kita boleh dapat V2 daripada situ. Unknown dia. Alright. So tadi kita dah derive daripada persamaan 4 dengan 5 ni kita boleh adjust balik. Ini persamaan pertama tadi, ini persamaan kedua. Saya buat persamaan kedua lah, senang, cantik sikit. Ini persamaan ketiga. So daripada persamaan kedua, kita boleh jadi persamaan yang lain. Kita dapatkan V1 contoh So V1 sama juga dengan minus V2 plus 5. So ini persamaan yang keempat. Okay. Daripada persamaan ketiga, kita boleh dapatkan nilai V3. V3 sama juga dengan V2 campur 3. Ini persamaan kelima. Okay. So persamaan 4, 5 kita masukkan dalam persamaan ni. Kan ni katakan persamaan ke-6. Okay.
So persamaan 4, 5 masuk dalam 6. V1 apa tadi? V1 adalah minus V2 plus 5. Bagi dengan 2, sama juga dengan V2 bagi dengan 8 plus V3 berapa? V2 tambah 3 bagi dengan 4. Okay, so sekarang ada V2 kan? Kita boleh selesaikanlah semua ni. Kali dengan 8, senang. Kali dengan 8 basically 1, 4. 4 minus 4 V2 campur 20 sama juga dengan V2 campur ni 2. 2 V2 campur dengan 6. Okay, bawa ke sana minus 6 V2 equal to 6 tolak dengan 14, 20 apa? 14 14. Betul ke 14? Minus 14. Macam salah je ni. Sekejap. V1 over V2 sama juga dengan V2 bagi 8, V3 4. So saya kali dengan 8. V1 berapa tadi? V1 minus V2 campur 5. V3 adalah V2 campur 3. Okey. So V1 bagi dengan V2. V1 adalah minus 2 plus 5 divided by 2. Okey, betul. Ni betul. V3 tadi V2 plus 3 divided by 4. Kita clearkan 4. This one is 1, 4. 4 minus 4. 4, 20. Ni 8 V2. Ini 2. 2, 6. Betul lah tu. Oh, ini bukan. Negatif 4. Bawa ke sana ni negatif 5, sorry. Okay. So, sorry. Ni silap. Yang akan dapat minus 4V2 plus 20 minus V2 minus 2V2 minus 6 is equal to 0. Ini berapa ni? Minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Minus 7 V2 20 tolak 6 berapa? Minus plus 14 So minus 7 V2 is equal to minus 14. V2 is equal to 2 volt. Okay, dapat. V2 is equal to 2 volt Lepas tu gantilah dengan equation yang dalam tu, dapatlah semua balik. V1 berapa, V2 berapa, kita dah dapat satu kan. So kita gantilah V2 ni dekat sini. Dapat V1 2, negatif 2 campur 5 berapa? 3 kan. So V1 3. V1 3. Bantikan dekat sini pula. V2 berapa? 2. 2 campur 3, 5. V3 5. Dapatlah nilai 5. Okay. So I berapa? Kita pakai Ohm's law tadi lah kan. So I1 is equal to V1 over 2. Right. So V1 tadi berapa? Kita dapat 2. Sorry. No. Okay. Macam mana kita nak kira I, keseluruhan I ni? I1, I2, I3. Masuklah nilai ni kan. Okay, I2 kalau tengokkan equation ni, I2 is equal to V2 divided by 8. So V2 berapa tadi? 2. 2 bagi 8 which is equal to 1 over 4. Ini adalah 0.25 ampere. I2 adalah 0.25 ampere. Okay. I3 pula. I3 adalah V3 bagi dengan 4. V3 berapa tadi kita dapat? 5. 5 bagi dengan 4 adalah equal to 1.25 ampere. Pun dapat juga. Okay. I1 pula. Okay, I1 is equal to V1 bagi dengan 2. So V1 kita tadi berapa? 3. 3 bagi 2 sama juga dengan 1.5 ampere. Dapatlah semua. Dapatlah 10 markah. Ada soalan?
Clear? Kita try buat lagi soalan lagi, banyak lagi soalan. Basically kena banyak buat soalan lah sebab ni semua calculation dan teori tak ada sangat ni. Teori dia hanyalah Ohm's Law, KCL, KVL. Tapi dia punya circuit dia boleh berubah macam-macam jenis. Tapi konsep dia is this one. Pegang pada ni insyaAllah boleh jawab. Find I and V out in the circuit of the following figure. Kita boleh pakai KVL lagi, simple lah. Okay. So macam mana kita nak buat? Minus 12. Ini dah banyak sangat latihan kita buat ni. Plus for I plus 2V out minus 4. Okay, ini terbalik kan? So minus, pendek lah kat situ sekejap 12 minus 12 plus 4I plus 2V out minus 4. And then this one is minus V out. This one is equal to 0. Okay. So kita ada independent source dekat sini yang dia depend pada voltage ya. Okay. Apa lagi kita nak buat ni? And we know that Ohm's law dekat sini, V is equal to IR, right? So V out adalah equal to I kali dengan 6. So V out adalah 6I. Okay. So kita ganti 1 masuk dalam 2. Right. Minus 12. Minus 12 dengan minus 4 berapa? Minus 16. Plus 4I. 2 tolak 1 apa? 1 lah kan? 1 V out. So ini adalah 6I. Sama dengan kosong. 10I adalah sama juga dengan 16. I adalah sama juga dengan, jawapan lain lah. Apa yang silap ni? Apa yang silap? Okey, saya dah tahu apa yang silap. Cuba nyatakan apa yang silap. VO bawah tak ada. VO mana? 6I. 6I tu kenapa dengan ni? Dia selepas tolak 4 ada satu lagi kan doktor? Selepas tolak 4 mana? Ni. Ada ni? KVL. KVL kan? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ni. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah tu. KVL okey. Tapi ada satu silap. Saya pun tak perasan. Kesilapan besar dia adalah pada sini Kita tengok. Okey, dia punya current flow dia dah bagi pada macam ni ke kanan bawah ke sini. Tapi kita punya voltage dia terbalik kan? So direction voltage kita ke sana. Tapi current yang dia bagi ke kiri. So kita akan dapat bukan positive value Ohm's law ni kan. So kita akan dapat minus 6I. Okey. Ni salah. Okey. So baru dia masuk dalam rumus dia balik. Negatif 12 tambah 4I tambah 2V out tolak 4 tolak V out sama juga dengan kosong. Okey, ni kita selesaikan dulu. Negatif 16 tambah 4I campur dengan V out is equal to 0. Kita selesaikan lagi. So 4I campur dengan V out berapa? Negatif 6I. Bawa ke sana 16. Okey. 4 tolak dengan 6 adalah equivalent to minus 2 Minus 2I is equal to 16. So I is equal to 16 bagi dengan 2. Baru dapat 8A.
Okay. So tengok mistake simple, silly mistake macam ni lah. Kalau benda ni bawah ada suruh kira power lah, whatever kan. Daripada sini dah salah, aduhai, silap lah. So kamu kena, sebab tu dalam circuit ni, soalan dia sikit. 1-2 soalan tapi dia bagi masa lama. Supaya kita double check, triple check lah. Kira balik, try kira supaya dapat jawapan yang betul lah. Dan boleh masuk lah balik dalam nilai ni. Negatif 8 campur darab dengan 6 dapat negatif 6 kali dengan negatif 8. So V out kamu adalah 4 kali 6, 48 volt. Alright, simple. Okay, ni pula. Macam nak buat ni? Banyaknya. Okay. Macam nak buat ni? Plus. Ada yang baru request ke? Sekejap Okay, tak ada. Okay, macam nak buat? How can we solve this kind of problem? Find V out and I out in the circuit of the following figure. So we have current source and we have, ni pun current source. Tadi voltage ya. So bila nak panah ni, tak kisahlah dia bulat ke, dia bentuk diamond ke, dia adalah current source. Kalau yang ini ada potential kan, ada difference. So ini adalah voltage source. Ini dipanggil dependent source sebab dia depend pada nilai I. Okay. Tadi remember kita ada voltage source yang depend pada current. Kita ada voltage source yang depend pada voltage. Dan kita ada sekarang ni current source yang depend pada current. Lepas ni kita akan jumpa current source yang depend pada voltage pula. Okay. So, macam nak buat ni? Ya Allah, pening ni. Macam nak buat ni? Okay, ada idea? Okay, sebab dia dah bagi sini current So current flow dekat sini adalah 6 A. Kita cuba pakai KCL. Kirchhoff current law. Dekat point sini, point number 1. Okay, dekat point number 1 ni, kita dapat current in is equal to current out. Katakan ini adalah I2. Okay. So current in adalah 6 A. 6 sama juga dengan current out. I2 plus I out. Okay. So kita nak buat apa dah? Stuck kat situ. Alamak. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Boleh buat quiz ni. Macam mana kita nak buat? Buat persamaan lain lagi. Okay, persamaan apa lagi nak buat? KVL. KVL? KVL kat mana? Tengah-tengah. Kat tengah-tengah ni KVL. Macam mana nak buat KVL kat tengah-tengah ni? Kita tak ada voltage source. Macam mana V out? V out macam mana? Alamak, dah keluar muka dah tu. V out macam mana? Dekat V out. Kat sini? So kita nak buat macam mana? Mungkin kita boleh buat satu lagi persamaan kat sini, KCL. So kita tak boleh buat KVL, boleh ke buat KVL? KVL tak boleh sebab kita tak ada voltage source kat sini. Semua current ni, current dengan current. Susah juga nak buat. So mungkin kita buat kat sini. Pada node nombor 2, current masuk I2 sama juga dengan current keluar
Current keluar adalah I0 bagi dengan 4 campur dengan okey, current katakan ni I3. Okey. I3. So V sama dengan IR, I sama dengan V bagi dengan R. So I3 kita adalah V bagi dengan R, iaitu V out bagi dengan 8. Okey. So I3 ni adalah V out bagi dengan 8. So apa yang kita nak buat ni? Stuck dah kat situ. Astaghfirullahalazim. So kita dapat juga I out dekat sini. I out dekat sini apa dia? Boleh buat ke? V bagi dengan R. So voltage kita tak tahu pula kat situ. Sudah start lagi. Okey, tak apa, masa banyak lagi. Cuba kita fikirkan juga. Kamu tengok ni, kita try fikirkan dalam 5 minit macam mana nak selesaikan ni. Macam mana kita nak selesaikan ni? Ada siapa yang tera boleh jawab ni? Masih tak ada jawab. So kalau kita tengok jawapan ni, dia bagi I out dalam 4, V out sama dengan 8. So I out dekat sini kan. Kalau kita pakai rumus Ohm's law, I sama dengan V bagi dengan R. So I out is equal to V out divided by R. So I out dia adalah V. V out dia berapa? 8. 8 bagi dengan 2. Kita akan dapat 4. So I out dia 4. Betul lah. Tapi macam ni dia dapat tu? Faham tak? Dia dah dapat jawapan dah. Tapi macam ni dia dapat? Ohm's law. Ohm's law macam mana Ohm's law? VIR. VIR kat mana? Yang 8/2 tu. 8/2? Okey, ni betul lah. Yang Ini Ohm's law. Tapi macam mana dia, apa konsep yang dia pakai dekat sini? Faham tak maksud saya? So dia pakai Ohm's law dekat sini je. Kalau kita buat dekat sini Ohm's law kan. So kita dapat I out is equal to V out bagi dengan resistor. Okay. So V out kita tak tahu. Katakan kita tak tahu jawapannya. V out dia berapa? Macam kita nak dapat V out. Mana kita nak dapat parameter V out ni? Kita boleh. Current masuk dia 6 kan? Current masuk dia 6, okey.
So mungkin kita boleh try macam ni. Current masuk dia 6. Current keluar dia 2, I2. I out dia tadi berapa? V out bagi dengan 2. Sorry. Okay. Untuk soalan untuk note yang pertama. Untuk note yang kedua, saya cuba I2 sama juga dengan current keluar. I note bagi dengan 4 campur juga dengan I sini adalah V note bagi dengan 8. Ya, okey dah ni boleh selesaikan lah. Sekejap. Kita cuba Bismillah. Okey, lagi sekali. Okey. Current in pada node pertama 6 sama juga dengan I node plus I2. Tekan ni I2. Okey. So 6 sama juga dengan I node apa sahaja? I node sama juga dengan V node bagi juga dengan 2 campungan I2. Okay, ini persamaan pertama. Pada node yang kedua, current masuk adalah I2. Current keluar adalah I0 divided by 4 plus sini current sini adalah V node bagi dengan 8. Ini adalah persamaan number 2. Okay. So kita boleh selesaikan tak? Okay, boleh selesaikan ni, tak ada masalah. Kita selesaikan macam mana ni? Okay. So daripada persamaan pertama, I2 adalah sama juga dengan 6 tolak V node bagi dengan 2 So ni persamaan yang ketiga. Kita masukkan persamaan ketiga dalam persamaan yang kedua. So kita dapat 6 tolak V out bagi dengan 2 sama juga dengan I node bagi dengan ni V node ke ni? Ni I node I node bagi dengan 4 pun tak selesai. I node berapa? Kita tak tahu I node berapa. Macam mana tu tambah V node per 8. Sudah, tak selesai juga So macam mana nak buat ni? Okey, tak apa. Kita discuss benda ni besok 2.3. Sekejap. Saya snipping dulu. Tomorrow ini you punya tugas lah hari ni untuk selesaikan kerja sikit. Besok kita teruskan dengan perbincangan soalan ni. Boleh Sebab semua saya dah discuss one by one. Cuma soalan ni je yang kita tak discuss. Jawapan dah ada tu. And basically you can solve it. Okay, series parallel. Kita tengok tutorial 2 balik. Apa yang kita tak selesaikan. Tutorial 2 dan semua dah. Yang ini pun tadi dah. So 1 to 7, 1 until 7 dan 8 pun settle, 9 settle, 10, 11 pun done. 12 ni sama dengan 11. Simple je, you can do it. Konsep yang sama. 13 pun kita dah selesaikan tadi. Okay.
14, 15 ni a bit complex. Kita akan, bila you akan belajar nanti untuk chapter yang berikut ni baru saya discuss lah 14 dengan 15 ni. 16 dan 17 ni how to simplify dia. Resistance simple je ni. Okay. Yang ini pun sama. Yang ni kena simplifykan resistance dulu dan baru dapat jawapan lah. Yang ini pun resistor yang kita akan belajar kemudian ni. Dia pun sama, semua sama, senang ni. Okay. Alright, tak ada apa-apa. Okay, Cun. Okay. Sekarang kau apa? 3.20. Okay, now we move towards the last parts of the second chapter, which is determining the parallel and series resistor. So dia bagi tahu sini parallel resistors ada dia punya correlation dia adalah current division. Kenapa? Sebab in parallel current will be different, right? So in series, katakan this is your source, okay. We have your load connected like this. So R1 dengan R2, current will be the same. Will be flowing at the same value throughout the closed loop over here. So in series, current is the same. And your voltage is different. So voltage drop here is not equal to voltage drop here. Let's say you have this one the supply here is equal to 10 volt and R1 punya V adalah sama dengan 5 volt. Berapa nilai R2 is equal to 5 volt lah. Okay. So dia tak sama ataupun contoh 6 volt, berapa nilai R2? Dia adalah 4 volt. So dia tak sama, dia tak semestinya sama. Okay. So that's why in series dia akan cakap dekat sini parallel adalah current division, series adalah voltage division. Dia tak ada kat sini. Tak bagi pula kat sini. Okay, tak apa, kita buat satu-satu dulu. Kita backward. Okay. Betul lah ni ada ni. Series adalah voltage division. Sebab voltage lain kan. So this is a series. Two or more elements are connected in series. Connected sequentially ataupun consequently. So basically you have a source. You have a resistor 1, resistor 2, resistor 3. So current will be flowing at the same rate throughout the whole circuit. Again, this is series. Current will be the same. Voltage will be divided equally. Okay, depend on how much is your source. For this case here, your source is equal to voltage drop at resistor 1 and resistor 2 plus VR3 lah. Okay. So that's why dia kata kat sini series resistor voltage division. Okay, sebab voltage yang berbeza. So yang kat sini parallel resistor current division sebab current yang berbeza. Okay. So macam mana nak kira resistor sini? Simple je lah, R1 plus R2 plus R3. Ini kacang goreng ini. Okay. So now sebabkan dalam series, okay, series connection, you punya load dalam series, current sama, voltage berbeza. So voltage kita boleh kira menggunakan kaedah rules yang berikutnya. Tadi kita dah belajar Ohm's law, Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law. Now this is the other one which is voltage divider. Okay. Untuk series resistor kita pakai voltage divider. Untuk parallel kita akan pakai current divider. Okay. Parallel resistor, current divider. Okay, series voltage divider. Alright. So this is how you decide ataupun you kira lah kat sini. Contohnya, this is your example. Okay, we have a voltage supply over here and you have
two loads connected in series with the supply, how can you get the voltage drop across resistor number 1? Okay, adalah macam ni lah kira dia. So V1 ataupun VR1 here equal to R1 kali dengan voltage dia, voltage supply divided by total resistor. Okay, so 1 dengan 1, 2 dengan 2. Bawah masih sama, perkali dia sama. Alright. So dia sebab dia divide by 2. Okay. So dia akan dapat nilai yang sama. Okay, sebagai contoh, ada contoh tak dapat ni. Nanti kita tengok contoh yang kemudian lah. Alright. So you akan dapat voltage kat sini. Contohnya dia punya supply tadi saya beritahu ini adalah 10. For instance ya. Nilai resistor 1 katakan kita ambil 5 ohm. So nilai resistor 2 kita ambil berapa 10 ohm. Okay. So V11, VR1, voltage yang dekat sini kat resistor pertama adalah sama dengan R1. R1 adalah 5. 5 bagi dengan total 5 campur 10. 5 campur 10 adalah 15 kali dengan 10. Kita akan dapat sini berapa 50 bagi dengan 15. 50 bagi dengan 15. Alamak, nombor tak cantik lah. 3.33. Bagi dengan 15 kali dengan 10. You akan dapat 10 bagi dengan 15 kali dengan 10. So you akan dapat 6.66 volt lah. Okay. So tengok V1 kita akan dapat 3.3. V2 kita akan dapat 6.66. So bila kita tambah dua-dua ni, kita akan dapat nilai equal to source. Tu yang saya cakap tadi. Dalam series current sama. Voltage dia akan divided by dia takkan sama. Dia depend pada nilai resistor. Okay. Tapi total voltage drop dekat semua load kita akan sama juga dengan total the total supply lah. Okay, contoh macam ni. Connect macam ni. Bila dah buat macam ni dah student dah pening kepala lah. Tapi saya rasa yang saya ajar ni semua power should be fine lah. Ada yang confused. Tapi kadang-kadang dia tukar macam ni. Macam ni. Masih series. Tak kisahlah dia connect macam mana pun. Dia masih series Dia tak ada parallel. Kita tengok dia. Current still flow in series. Okay. So voltage source kita ni akan sama dengan voltage drop across these two resistors. Sama juga ni. Kita ada 3 kan. Supply kita akan sama juga dengan voltage drop dekat 3 resistor ni. Okay. Itulah konsep dia. Okay. Untuk parallel pula. Okay, macam mana nak kira? Tadi series Dalam series kita kira resistor R is equal to R1 plus R2. Untuk parallel kita kira R sama juga dengan 1 bagi R1, 1 bagi R2 and so on lah. Macam ni Okay. And dia tak bagi tahu macam mana nak kira ni kat sini. Okay. Alright, if you look at this macam mana nak tentukan dia parallel adalah 2 or more elements are in parallel if they are connected at the same 2 nodes, consequently have the same voltage across them. So dia connect pada node yang sama. Kalau tengok sini, saya boleh lukiskan balik ini sebagai macam ini Okay, ini node A. Ini R1, R2. Ini node B. Okay. So kita ada satu wire sambung kepada node B. Katakan ini wire C. So ni wire C kita lah. C. So dia kata parallel ni bila dia connected at the same 2 nodes. So dia connect
same node yang sama pada node A dengan node B. So R1 dengan R2 adalah parallel lah sebab dia connect pada node yang sama. Right. So tadi itu yang saya cakap tadi, benda yang paling penting sekali kita kena faham apa itu node. Okay, sebab dia akan determine you how to use KCL, and also they will determine how to use inilah konsep of voltage and current divider ni. So kalau kita tak nampak node ni, kita tak tahu mana satu series dan mana satu parallel. Okay, macam ni pun sama juga. Okay, basically 2 dengan 3 ni dengan 2M ni dia connected in parallel. Percaya atau tidak, kita lukis balik benda yang sama. Plus minus. Ini pointnya A. Sorry, ni resistor. Okay, kita ada 1, 2, 3. Ini point B. Kita connect pada benda yang sama. Ni point C. Okay. Katakan wire kita ni adalah sampai sini L. So, kalau tengok balik 2 ohm, 3 ohm dengan 2 source ni ataupun current source ni adalah parallel. Ni parallel dengan ni dan parallel dengan ni. So 2 ohm parallel dengan 3 ohm parallel dengan 2 ampere. So that's why dia kata semua dalam parallel. Tapi yang ini dia series, dia tak masuk kan sebab dia tak share node yang sama. Ini dia share node yang sama. Yang ini dia tak share. Atas dia sama B, tapi A dia share pada voltage source. So basically dia asing. Dia akan jadi series. Okay. So kalau kita lukiskan balik ni kenapa saya cakapkan yang 5 ohm ni jadi series adalah disebabkan oleh macam ni Okay, kita boleh simplifykan gambar tu menjadi macam ni. Okay. So basically kita ada positif, negatif. Ni node A tadi. Kita ada 5 ohm. Dan kita ada okey, lepas 5 ohm ni jumpa node B kan. Lepas 5 ohm ni jumpa node B. Suppose ini adalah node B. So node B ni akan pecah kepada 3. Betul tak? Pertamanya dia akan pecah kepada 2 ohm punya resistor. Lepas tu dia jumpa 3 ohm. Okey, 2 ohm, 3 ohm, 2 ampere. Satu lagi dia punya current dia ke belah kiri. Okey. Dan jumpa semua pada node C. Okey. And then daripada node C dia patah balik kepada negatif. Okey. So 2 ohm, 3 ohm dia orang ni semua parallel. Sebab dia share node yang sama pada dua-dua ujung dan pangkal dia. Okey. So 2 parallel dengan 3 parallel dengan 2M. And 5 ni akan series dengan semua. Kalau kita simplifykan balik ni, kita dah kira-kira kita akan dapat nanti macam ni. Nanti saya akan ajarlah macam mana nak lukiskan. Okey, ni 5 ohm. Ini adalah 2 parallel dengan 3 parallel dengan 2M. Contoh. So 5 ni series lah. Sebab dia tak share node yang sama kan. Dia hanya share pada satu kepala yang sama. Tapi dia punya ekor dia lain. Okay. Simple. So sebabkan dia current yang berbeza. Okay, because parallel current yang berbeza. Voltage yang sama. Dia boleh pakai konsep current divider. Macam nak kira current dekat satu ni. Okay, I1. Macam nak kira I1 adalah menggunakan benda yang sama juga tadi. Okay. Tadi V, kita boleh kira V
V1 is equal to R1 V divided by R1 plus R2. Okay. Yang ni sama. Current dengan current. Voltage dengan voltage. Yang ni masih sama. Yang ni masih sama. Okay. Sebab dia pakai ratio. Cuma dia, beza dia dekat sini adalah dia terbalik. Kalau untuk voltage, 1 dengan 1. Kalau current, 1 jadi 2. 2 jadi 1. Okay. So be careful V dengan I ni. Okay. Kalau selalulah ingatkan yang V ni dia akan same So dia akan dapat V1 sama dengan R1. So I terbalik, I1 R2. Bawah dia masih sama. Bawah masih sama. Okay. Tapi saya tak ada isu sebab ni open book You takkan get confused, you boleh pakai balik ni. Tengok balik dan pakai. Oh, confused. Alright. So dia suruh kira R equivalent dalam circuit ni. Macam mana nak buat? Kita boleh simplifykan satu-satu lah. Okay. Kalau tengok ni 1 dengan 5 ohm ni dia series 3. Okay, kita dah pukul 3:30. Kita rest sekejap sampai pukul 4:05 nanti kita sambung balik. Ni dah waktu rehat kamu ni. Alright, jumpa sekejap lagi Saya ambil attendance dulu.